Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Nampak Ajar Nuriah tu pun makin ceria nampak. Nampak gambar ceria. Alhamdulillah. Ceria-ceria kan. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini seperti biasa hari Isnin, kita dapat bersama-sama di dalam majlis ilmu. Kita duduk di dalam majlis ilmu ini, kita menghafaz beberapa ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan keberkatan, kerahmatan dan keampunan kepada kita yang berada di dalam majlis ilmu seperti ini. Dan mudah-mudahan Allah memberkati umur kita sepanjang kita berbaki usia ini untuk kita menggunakannya dalam urusan ibadah, dalam urusan kebajikan, dalam urusan amal soleh insya-Allah. Selawat dan salam ke atas baginda Nabi SAW, ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para salafus soleh. Terima kasih kepada muslimat dan mukminun yang terus kekal bersama saya kelas hafazan ini. Jadi insya-Allah kita berada pada ayat 24 ya, pada hari ini dalam surah Al-Waqiah kita. Kita berada pada ayat 24 insya-Allah. Masih lagi cerita tentang ganjaran dan balasan apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang berada di dalam syurga, iaitu ashabul yamin dan as-sabiqunal awwalun. Ya, itulah yang kita harapkan. Sebenarnya seringkali membaca ayat-ayat yang seperti ini membuatkan kita rasa layakkah aku? Disebabkan soalan itu nanti kita akan terus berusaha untuk memperbanyakkan amal ibadah kita. Ya, kerana kita adalah manusia, kita adalah namanya nasia, itu pelupa, kita kena sering diperingatkan. Ya, kita kena sering diperingatkan. Baik, sama-sama saya kira kita semua sudah bersedia. Sama-sama kita mulakan dengan bacaan al-isti'adzah dan basmalah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan pada ayat 24, saya baca terlebih dahulu. Jangan ikut lagi dah. 24. Jazaa'un bima kanu ya'malun. 24. Jazaa'un bima kanu ya'malun. 24. Jazaa'un bima kanu ya'malun. Apa maksud jaza'? Iaitu hadiah. Balasan lah. Sebagai balasan kepada orang yang mereka kerjakan ataupun sebagai balasan kepada apa yang mereka kerjakan. Balasan yang Allah berikan kepada mereka yang melakukan kebajikan, kebaikan, segala macam kebaikan di atas dunia dahulu. Ya. Jadi Allah ceritakan keadaan hurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun, ayat 22 dan 23 itu Allah ceritakan tentang bidadari yang seperti permata, seperti mutiara yang tersimpan baik itu. Kenapa? Ianya adalah sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan di atas dunia. Ya, perempuan yang dirahmati Allah, di dalam surah Al-Kahfi yang kita membacanya setiap pada hari Jumaat, ada satu ayat
yang Allah sebutkan. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, anak pinak itu semua adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihat, dan yang kekal. Kekal ni maksudnya apa dia? Yang bila Allah sebut kekal, dia memang selama-lamanya, forever. Dan yang kekal adalah di sisi Allah itu adalah amal yang soleh. Khairun, itu adalah lebih baik kata Allah. Inda rabbika thawaban wa khairun amala. Itu adalah perkara yang lebih baik untuk kita harapkan. Begini perempuan yang dirahmati Allah. Saya tidaklah merasai apa yang perempuan sedang rasai. Maksud saya, umur seperti saya 30-an, pemikiran saya tidak sama seperti perempuan yang sebaya dengan mak saya, ada yang 60-an, mungkin ada yang 50-an lebih. Saya yakin pemikiran saya tidak sama seperti perempuan. Apa maksud saya? Dari segi fokus tentang ibadah tu. Bukan maksud saya acuh tak acuh dengan ibadah saya, tapi kan beza. Ya, orang-orang yang sudah kita katakan warga emas ataupun yang sudah 60 tahun ke atas, banyak masanya memikirkan tentang ibadah. Dia sangat sedih, dia sangat kecewa kalau contohnya berhadapan dengan ujian sakit. Kalau sebelum ni dapat berdiri, dapat rukuk, dapat sujud dengan baik, tiba-tiba Allah berikan ujian, tak dapat nak rukuk dengan baik, tak dapat nak sujud dengan baik. Saya faham. Pernah yang saya jumpa dalam ceramah tu menangis makcik tu. Saya kata, kenapa? Kita cerita tentang solat kan, sifat solat Nabi kan. Dia kata, makcik tak boleh buat macam apa yang Ustaz bagi tahu dalam ceramah ni. Tak boleh nak sujud dengan baik, tak boleh nak rukuk dengan baik. Jadi maksudnya apa dia perempuan? Surah ayat tadi dalam surah Al-Kahfi itu memberitahu orang-orang yang seperti ini, umurnya seperti itu, memang dia nak buat yang paling terbaik dalam ibadah, tetapi tidak diizinkan. Jadi apabila kita masih berada dalam keadaan sihat, boleh rukuk, boleh sujud dengan baik, maka kita berusaha untuk buat yang terbaik. Kenapa? Allah beritahu dalam surah Al-Waqiah ini adalah balasan ganjaran yang Allah berikan dengan apa yang mereka amal kebajikan ataupun amal soleh yang mereka buat di atas dunia dahulu. Baik, perempuan yang dirahmati Allah, sama-sama kita cuba hafal ayat 24 ini, insya-Allah pendek sahaja. Jazak tadi apa dia? Balasan. Bima tu maksudnya apa? Dengan apa? Kanu adalah mereka, ya'malun, mereka lakukan, mereka laksanakan. Baik, boleh ikut bacaan saya 24. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Silakan. 24. Jazaa'an bima kanu Boleh senang perkataan tu biasa kita dengar dah tu insya-Allah. Ya'malun bima kanu tu kan perkataan biasa kita dengar. Ikut lagi bacaan saya 24. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Terus kumpulan satu sahaja sedia? Kumpulan satu sahaja 24. 24. Kumpulan dua sahaja sedia? Dua sahaja 24. 24. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Kan biasa kita pernah dengar syukran jazilan kan? Syukran jazilan. Pernah dengar kan? Syukran jazilan. Ada perkataan jazak ni juga. Maksudnya terima kasih. Itu apa? Bakul tingkat tu antik tu. Cantik nampaknya belakang dia, background dia. Saya sebab nenek saya dia keturunan Baba Nyonya kat Melaka. Ayah saya, belah ayah saya memang namanya Putih binti Baba. Saya kecil dulu balik kampung nampak benda tingkat-tingkat tu. Warna merah hitam. Baik.
Baik, kita cuba tutup. InsyaAllah senang saja. Bacaan saya, kita cuba tutup. 24. Jazaa'u bima kanu ya'malun. Silakan. 24. Jazaa'u Bima bima kanu ya'malun. Boleh, tutup lagi. Kumpulan satu saja. 24. 24. Jazaa'u bima kanu ya'malun. Terus kumpulan dua sahaja. 24. 24. Jazaa'u bima kanu ya'malun. Kita tutup lagi. Ikut saya. 24. Jazaa'u bima kanu ya'malun. Silakan semua. 24. Jazaa'u bima kanu ya'malun. Oh, cuba kita bayangkan begini. Penghuni syurga, bila dia dah berada dalam syurga, macam kita dah baca minggu lepas tu, bidadari lah, ada duduk di atas pelamin lah. Tiba-tiba kita ni yang penghuni syurga tanya, ni ini semua ni yang banyak macam-macam nikmat ni, kenapa bagi kat kami ni? Tiba-tiba ada suara ataupun malaikat datang, ini balasan untuk kau. Ini balasan untuk kalian. Ini balasan untuk kamu semua. Dengan apa yang kalian telah lakukan di atas muka bumi dahulu. Seronok tak orang cakap macam tu? Ni malaikat yang cakap nanti. Di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti. Kalau sebagai seorang penjawat awam, dia sangat menunggukan apa dia? Anugerah cemerlang. Apa tak istilah tu kan? Bila dapat tu, bukan suami dia, isteri dia saja yang puji. Kawan-kawan malahan ramai orang tahu puji. Seronok sangat. Kalau tak dapat kan kecewa. Sebab apa dia? Saya dah perform bertahun-tahun. Kenapa bos tak bagi? Bila dibagi, kan dia punya perasaan. Kan? Itu baru di dunia. Pasti di syurga Allah. Itu yang sepatutnya kita nanti dan harapkan. Baik. InsyaAllah. Kita buka untuk ayat 25 seterusnya. Itu tadi ayat tu pendek je. 24 tu senang insyaAllah. Kita buka balik Al-Quran ayat 25. Sedikit panjang. Sedikit je. Perhatikan baca di sana. Lihat. Jangan tersilap nanti sebutannya. Jangan ikut lagi. 25. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. 25. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. 25. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. La yasma'un apa dia? Yasma'un mendengar. La Tidak. La tidak Mereka mendengar. Mereka tidak mendengar. benar. Fiha di dalamnya. Fiha tu di dalamnya syurga itu perkara yang lagha. Kan kita pun sebut orang lain kan perkataan lagha kan. Sia-sia. Wala ta'sim yang dosa. Asim iaitu dosa. Jadi di sana ada perkataan-perkataan yang indah. Jadi ada ulama tafsir beritahu, kalau betul kita nak jadi penghuni syurga yang tak nak dengar perkataan lagha, perkataan tak dosa, kita di atas dunia pun kena training lah begitu. Kita di atas dunia ni ketika hidup training, jadi seolah-olah kita dah betul-betul nak bersedia nak jadi penghuni syurga yang tak nak dengar perkataan yang lagha, tak nak dengar, tak nak bercakap, tak nak membawang istilahnya kan. Tak nak membawang perkara-perkara yang membawa dosa. Baik. Taksima. Okey. Boleh ikut bacaan saya? Lihat di sana. 25. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Silakan. 25. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Boleh? Ikut lagi. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Silakan. 25. لا يسمعون فيها لغوا ولا
تأثيما. Terus, ikut lagi. 25. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Kan? لا يسمعون فيها تأثيما. Terus, tengok lagi di sana. Ambil nafas. Kumpulan 2 saja. Kumpulan 2 saja. 25. 25. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Terus, terima kasih. Kumpulan 1 saja. 25. 25. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Terus, semua 25. 25. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. Terus, kita dah boleh terus bayang. Dalam syurga tu telinga kita ni tak akan dengar perkara-perkara yang lara, perkara-perkara orang bercakap tentang dosa. Tak ada. Semua akan bercakap tentang baik. Tentang benda-benda baik. Soalan saya, perempuan yang dirahmati Allah, orang-orang di dalam syurga, nanti kita dalam syurga, kita sembang apa? Kita sembang. Ni nak kena prepare soalan. Tahu tak kita sembang apa? Kita WhatsApp apa nanti kat sana? Sembang COVID. Ada COVID tak? Jam. Jalan raya kat rumah mak saya dekat Hulu Langat tu, Sungai Pangsun, Sungai Congkak, Sungai Lui. Jam kesesakan sepanjang 5 km sampai pukul 10 malam tak habis malam tadi Alung saya keluar. Dahsyat. Pantai Remis dekat dengan rumah saya ni 20 minit daripada sini. James bermula 9 pagi semalam. Kenapa? Piknik Orang nak hurau Ustaz. Ada orang dah melepaskan daging keluar. Tak sabar. Ada naik drone ambil gambar daripada atas, semua sempang dekat Pantai Remis tu semua penuh. Kereta sangkut-sangkut. Ya Allah, time COVID ni pun nak keluar juga. Kenapa Janora duduk rumah tak keluar? Takutlah Ustaz. Ya. Dah tua-tua ni kita banyak fikir Ustaz. Bagus. Itu sebab saya sebut tadi di awal. Berbeza. Pemikiran orang-orang yang 60-an ke atas dia takkan sama dengan bagi mereka, you bagi ruang sikit kat kami akan buat terus. Tak apa fikir macam. Betul. You bagi so you tak boleh saman kami. You kata boleh rentas lah semua. Yang penting jaga SOP. Padahal semalam live Malaysian Gazette tu saya tengok. Ni kami dapati ni ada tak ikut SOP ni. Dekat-dekat. Tak pakai mask. So soalan saya setiap minggu. Sampai bila? Soalan saya setiap minggu. Sampai bila? Until when? Saya rasa untuk orang-orang tu selagi tak kena kepada dia tau. Anak dia ke, mak dia ke, ayah dia, orang yang hampir dengan dia tak percaya COVID ni teruk sangat. Saya rasa macam tu je attitude dia. Sebab yang saya nampak orang yang dah ada dalam family dia, dia slow down. Yes, dia faham, dia nak jaga, dia ada rendahkan diri dia. Yang lain ni dia rasa memang tak akan kena dia. Jam yang kalau perempuan nak tahu, Kuala Selangor ni tempat saya ni tempat pelancongan banyak. Yang naik motor besar, yang konvoi macam, yang basikal tak payah cakap yang basikal saya hon-hon pun dia angkat tangan balik kat kita hon tu. Kadang kita bagi salam. Yang kedua kena pelanggar lampu merah. Yang ketiga kau nak konvoi lah, tapi jangan makan jalan kereta punya jalan raya kereta. So kena hon marah pula. Macam-macam orang kita kan. So nanti bila berlaku kes naik salahkan balik pula. So inilah sebab tu soalan saya setiap minggu. Sampai bila? Tak ada jawapan. Kiamat. Okey, baik. Sedikit saya nak sentuh pada ayat 25 tadi. Kan kita kata la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Orang-orang yang berada di dalam syurga nanti, mereka tidak akan dengar perkara sembang yang lagu, dosa. Jadi ini Allah sebutkan dahulu tahu dalam surah Al-Mu'minun. Kalau boleh kita buka sebentar, izinkan saya untuk mengambil masa anda.
pada muka surat 342. Allah dah sebut benda yang sama. Perangai orang yang beriman ni nombor 2 sifat dia pun Allah dah sebut. Muka surat 342 Al-Quran, iaitu surah nombor 23. Nama surah itu Al-Mu'minun. Jadi kalau bertanya kepada anda, macam mana kita nak jadi orang yang dalam diri kita ni ada sifat-sifat orang beriman, tak lain tak bukan rujuk surah Al-Mu'minun ni. Muka surat 342. Jumpa tak? Dah. Okey, ayat ketiga Ayat terus. 3 ya. Ayat 3 terus Allah sebut. Wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sifat orang yang beriman tu adalah dia menjauhkan diri daripada perbuatan dan perkataan yang laghaw. Dia terjemahan dalam Al-Quran anda, laghaw di situ dia terjemah apa dia? Yang tidak berguna. Keras kan? Sia-sia. Ya. Nampak tak berguna. Sia-sia. Kataannya sia-sia. So jadi untuk menjadi ayat 25 seperti orang mendapat ayat 25 surah Al-Waqiah, pastikan di atas dunia ikut dahulu ayat 3 surah Al-Mu'minun. Betul tak? Ya. Macam mana awak nak jadi penghuni syurga yang terselamat daripada perkataan dosa, perkataan lawa, sedangkan di dunia tak buat benda tu? So itu something yang sangat mustahil. Baik, Allah kaitkan bila cerita pasal syurga mesti ada perbuatan dahulu di atas muka bumi. Baik, kita buka balik ayat tadi. Sekali lagi kita baca ayat 25, kemudian kita cuba tutup. Ikut saya ayat 25 muka Al-Waqiah tadi. Saya baca dahulu dan ikut 25. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima. Silakan. 25. Boleh tu kita cuba tutup insya-Allah. Cuba dulu insya-Allah, jangan takut. Baik. Kita cuba tutup. Saya baca dan ikut 25. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima. Silakan. 25. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima. Bagus. Kumpulan satu saja bersedia. Kumpulan satu saja 25. 25. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima. Alhamdulillah. Kumpulan 2 sahaja 25. 25. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima. Boleh tu, boleh. Semua 25. 25. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima. Terus tutup lagi ikut saya 24. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Silakan. 24. Ya'malun. Ikut lagi saya 25. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. Silakan. 25. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima. Boleh insya-Allah. Bersedia kumpulan satu sahaja 2 ayat tadi. Kumpulan satu sahaja 24. 24. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Satu lagi 25. 25. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima. Oh, kumpulan 2 sahaja 24. 24. Jazaa'an bima ya'malun. 25. 25. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'sima.
Terus semua ikut saya. Taktima. Jangan sin Kalau sin nanti maknanya jadi lain. Baik, kita buka untuk ayat 26 insya-Allah. Itu perkataan-perkataan yang baik nampak. Kilan salaman salama, sejahtera sejahtera. Benda-benda yang baik sahaja. Itu di atas dunia ni jumpa orang beri salam. Dalam ceramah saya beritahu saya kadang-kadang kecewa bila pergi tempat-tempat awam, kadang tempat ofis pejabat awam kan, kita nak berjumpa dengan pegawai tu ke, nak jumpa seseorang walaupun kita tak kenal dia, dalam perjalanan nak naik lift di kawasan legar ofis tu, bila kita bagi salam, saya bagi salam ke orang lelaki lah, bila bagi salam mereka je tengok kita balik, apa salah ke aku bagi salam? Contoh macam nak masuk lift, kita nak masuk lift, bila lift terbuka kita nak masuk, kan ada orang dalam tu. Kita bagi salam kepada orang yang dalam lift tu pun, dia terkejut tengok saya. Jawab salam, tak dengar pula. Jadi kita sangka baik dia jawab salam dalam hati kot. So prepare atas dunia ni, dan memang Nabi sebut afsyus salam, sebarkan salam. Dan ciri orang yang baik adalah memberi salam kepada orang yang dia kenal dan juga orang yang tak dia kenal. Bagi salam yang baik. Dah lah zaman sekarang tak boleh salam berjabat tangan kan. Nak jawab tak bagi salam pun. Baik. Semua. Kerana saya baca dahulu. Jangan ikut lagi. 26. Illa qilan salaman salama. 26. Illa qilan salaman salama. 26. Salama. Tetapi mereka mendengar ucapan salam. Apa yang anda terjemahkan perempuan? Assalamualaikum. Terjemah kita yang bahasa Melayu apa dia? Tu, sin lam mim. Sejahtera. Sebab apa dia? Islam aslam sejahtera. Kan bila si Firaun tu kata nak tenggelam, laut dah nak benam dia kata apa dia? Wa ana minal muslimin, aku nak jadi orang Islam. Maksudnya apa? Aku nak jadi orang yang sejahtera, selamat sejahtera. Nak jadi orang Islam, nak masuk Islam macam Bani Israel yang kat depan tu dengan Nabi Musa. Dah tak sejahtera dah, minta maaf. My sejahtera pun kau tak ada. Tapi sempatlah dia bercakap ni Ya, tapi sempat dia bercakap. Tu kan dalam surah Yunus kan? Jadi apa pengajaran kita kat situ? Sempat dia bercakap, apa pengajaran kita kat situ? Tapi nyawa dah sampai kat tenggorok dah tu. Ya. Itu pengajaran kita, pengajarannya tidak diterima dah. Sudah nyawanya sudah berada di hujung tanduk. Kenapa? Selama ini umur yang panjang, mana bukti awak Islam, beriman, amal soleh tu mana? Sekarang dah tahu nyawa di hujung tanduk, baru nak masuk Islam, baru nak mengaku. Ini pengajaran untuk orang-orang yang terkemudian selepas Firaun. Kan Allah sebut lepas ayat tu, Allah kata kami kekalkan jasad Firaun itu supaya orang selepasnya mengambil pengajaran. Iktibar. Baik, boleh ikut bacaan saya, lihat di sana 26. Illa qilan salama salama. Silakan. 26. Illa qalilan salama. Terus ikut lagi 26. Illa qilan salama salama. Illa 26. Illa qalilan salama. Tahan. Illa maksudnya apa? Kecuali. Illa perkataan, sebutan, alamat. Baik, lihat lagi di sana. Kumpulan 2 sahaja. 26. 26. Illa qilan salama. Terus kumpulan 1 sahaja. 26. 26. Illa qilan salama.
Terus lepas ni kita tutup. Ikut saya. 26. Illa qilan salaman salama. Silakan. 26. 26. Illa qilan salaman salama. Baik, cuba kita tutup insya-Allah. Ayat 26 mudah saja. Saya baca dan ikut terus. 26. Illa qilan salaman salama. Silakan. 26. Illa qilan salaman salama. Baik, tutup lagi semua. Ikut saya. 24. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Silakan. 24. 24. Bima kanu ya'malun. 25. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. Silakan. 25. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. Illa qilan salaman salama. Illa 26. Illa qilan salama. Boleh insya-Allah 3 ayat itu kita cuba tutup lagi. Bersedia kumpulan 1 sahaja. Saya sebut nombor terus baca jazaan 3 ayat tersebut. Kumpulan 1 sahaja bersedia. Tutup Al-Quran. 1, 2, 3. Jazaa'an bima kanu ya'malun. la yasma'una fiha wa la ta'thima. illa Illa salama salama. Baik, alhamdulillah bagus. Bersedia kumpulan 2. Terima kasih. Tadi kumpulan 1. Kumpulan 2 sahaja sedia. Saya sebut nombor. 1, 2, 3. Jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. Illa qilan salaman salama. Bagus. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Kita buka untuk ayat 27 pula. InsyaAllah. Lagi diseru semula golongan sebelah kanan. Lihat di sana, jangan ikut lagi. 27. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. 27. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. 27. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Allah ulang lagi ya. Sebab tadi dah diceritakan tentang as-sabiqun al-awwalun dan ulang pula golongan yang sebelah kanan. Hari itu perempuan cuba tengok pada ayat 8 surah ni kita ni kan. Hari itu pada ayat 8 dia bunyi dia fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Itu ayat 8. Ayat 27 al-yamin. Yumna, yamin, maimana itu pun kanan. Boleh Apa maksud ashab? Gulungan. Ya. Dan gulungan. Sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi. Begitu Ashab itu plural. Ikut bacaan saya 27 itu 27. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Silakan. 27. Ashabul yamin ma ashabul yamin.
Baik. 27. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. 27. Ashabul yamin ma ashabul yamin. Kumpulan 2 sahaja. 27. 27. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Terus kumpulan 1 sahaja. 27. 27. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Kita bayangkan terus disebut golongan-golongan sebelah kanan. Ikut lagi saya. 20. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. 27. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Baik, terima kasih. Kita cuba tutup. Kumpulan 1 sahaja. 27. 27. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Terus kumpulan 2 sahaja. 27. 27. Ashabul yamin ma ashabul yamin. Baik, bagus semua. 27. 27. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Baik, bagus. Tutup lagi Al-Quran ikut saya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Silakan. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما قيلا سلاما سلاما إلا قيلا سلاما. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. Boleh, insyaAllah. Sudah 4 ayat. Kita tutup lagi. Bersedia kumpulan 1. Saya sebut nombor. Daripada jazaan bima kanu ya'malun sampai wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Bersedia kumpulan 1 saja. 1, 2, 3. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين. Terus, cuba dengar bacaan saya ni ada beza ataupun tidak. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Itu satu. Yang kedua, wa ashabul yamin. Kan? Kalau sukun kita sukunkan samalah seperti kita membaca Fatihah. Kan kita baca alhamdu, ada yang salah terbaca apa dia? Dia menghilangkan sukun di situ. Baik, bersedia kumpulan 2 untuk 4 ayat itu. Saya kira 1, 2, 3. لا يسمعون فيها ولا تأثيما إلا قيلا سلاما
وأصحاب اليمين أصحاب اليمين. Bagus. Baik, kita buka untuk ayat yang seterusnya 28. Pendek-pendek je lagi. Lihat di sana. Jangan ikut lagi. 28. Fi sidrim makhdud. 28. Fi sidrim makhdud. 28. Fi sidrim makhdud. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Ada tanam pokok bidara tak? Ada. Kan? Bagus tak tanam pokok bidara? Bagus. Bagus. Kenapa bagus? Kita boleh gunakan dia punya daun tu untuk buat mandian ataupun buah dia kita boleh makan. Ya, dan juga dikatakan wallahualam, boleh cek balik. Ada juga saya dengar ceramah tu siapa yang ada tanam pokok bidara, so gangguan-gangguan kadang ada orang nak buat jahat kat kita dengan gangguan apa macam-macam tu kan, tidak akan sampai. Adalah beberapa pohon ataupun pokok antaranya bidara. Ya, bidara. Pergilah kat nursery, dah boleh bukaan nursery. Hari tu masa PKP yang tutup tu, kita nak beli kat bunga-bunga palsu kan, boring-boring sikit. Dia tutup kedai dia, tapi pandai dia. Bang, boleh masuk ikut tepi. Myvi saya buka bonet, ditampukang dia buat masuk palsu kan. Saya cakap, lain kali ambil nombor telefon dia, deal dulu nak datang. So, carilah pohon-pohon yang bagus, antaranya juga digalakkan pohon bidara. Baik, pendek je ayat tu. Boleh ikut bacaan saya. Pernah dengar madu sidir kan? Ya. Ya. Ada buah ni lah. Cuba tengok ejaan dia tu. Sin, dal, ra. Sidir tu nama pokok. Kan kisah yang tu dalam surah Sabah yang Allah sebut baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kaum Sabah itu Allah berikan mereka kanan dan kiri mereka tu penuh dengan kebun yang subur. Kemudian lepas mereka ingkar juga, Allah musnahkan dengan pecahnya empangan. Kemudian tumbuhlah pohon-pohon yang berduri. Ini sidir. Sekarang ni kan madu yang paling mahal adalah madu sidir. Kenapa? Kerana kalau kita pergi di Yaman tu, kalau kita tengok YouTube pun boleh. Mereka ada dua jenis lebah. Yang pertamanya lebah tu memang dia buat rumah sendiri dalam gua kat atas bukit tu. Lebah yang kedua pula, orang-orang Yaman tu buatkan rumah dia. Macam kita lah dekat sini ada buatkan lebah punya rumah yang kelulut tu kan. Tapi walaupun lebah tu daripada gunung, walaupun lebah tu yang duduk dalam rumah yang dibuat oleh orang Yaman ni, kedua-dua jenis lebah ni dia pergi dekat pokok sidir tu juga. Bunga. Dia nak makan tu. Dia bunga tah benda dia nak ambil tu kan. Bunga Jadi kalau ada yang kata klaim ini madu sidir yang diambil daripada gunung, dia pasti lebih mahal berbanding madu sidir yang lebahnya tu dibela dibuat rumah kayu dia tu. Itu Allah sebut dalam surah An-Nahl. Dalam surah An-Nahl Allah kata ada yang lebah tu buat wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhizi minal jibali buyutan wa minasy syajari, daripada dia tinggal dekat gunung al-jabal, wa minasy syajari wa mimma ya'rishun, dan juga yang manusia buatkan rumah untuk dia. Ternyata kita praktikalkan ayat tersebut, buatkan rumah untuk lebah. Ustaz, dia punya madu tu 1,000 1 kg. Ya mahal memang. Mahalnya. Memang, tapi memang dahsyat khasiat dia. Memang dahsyat. Kita minum sikit-sikit pun tak apa. Kan sudut pernah tak pergi Starbucks, tak pergi Starbucks bagus. Pergi Gloria Cafe tu kan. Kan kita bagi yang kecil warna putih plastik tu kan. Kan dia punya kepala sangat kecil kan. Macam kuku saya ni kan. Ambil tu je. Kalau itu kalau yang Oreo. Jangan banyak nanti besok demam. Lepas tu salahkan madu ni apa lah. Salahkan madu pula. Dia lagi baik Ustaz kalau ambil dengan botol soda. Sekali. Ya perempuan Alang-alang dah sebut ni, izinkan saya. Saya kalau bab ni memang suka sebut. Siapa yang ada masalah pernafasan, batuk, apa lagi, sakit, dia jangan cari strepsil dulu, apa metodon benda-benda yang hisap tu kan. Tak, cari madu. Kalau boleh madu sidir, ada duit, silakan.
Kalau tak boleh ni paling mudah, paling murah, madu kelulut. Ya. Madu kelulut memang very fast. Dia akan sembuhkan penyakit batuk, sakit tekak ni semua very fast. Sangat cepat. Lepas Dia tu madu Janzabia tu, Janzabila dan jabila itu campur dengan halia. Itu ada orang jual dia dalam botol madu tu kan. Saya nampak dia letak halia dan juga bawang putih. Dia bagus. Dia fermented, dia buat peram, dia fermented kan. Bagus juga. Tapi bila dia ada letak macam-macam barang tu harganya lain. Kemudian dengan habbatus sauda. Perempuan dua ni Nabi dah sebut dan dua ni memang terbukti. Lagi-lagi sekarang ramai orang cari kan. Semalam saya baru beli 5 kg madu kelulut, RM500. Sekilo RM100. mahal ni. Memang. Tapi Hajar Nuriah tu murah tu. Sekilo RM100 tu murah. Madu kelulut. Betul murah. Dia kalau madu kelulut ni ada orang jual sekilo RM150, RM60. Sebab saya dapat murah sebab akak tu dia bela sendiri tepi rumah dia. Saya dah ambil dengan dia dah 2 tahun lebih lah. Setiap hari pagi mesti kena makan. Alhamdulillah. Dia mesti ada masam Ustaz. Kalau ada masam sikit tu baru baru betul. Sebab saya dulu ada bela. Betul. Betul So madu kelulut dia mesti kena ada masam. Apa bela tu? Madu kelulut. Apa bela Azam? Bela lagi tak? Tak ada dah. Ada tak ada dah. Hajar Nuriah kalau nak hari ni akak tu boleh post kat rumah Hajar, besok boleh sampai. Oh ya. Nantilah dulu. Sebab baru beli madu halia tu. Try dulu. Tapi kalau nak nanti bagi nombor dia Ustaz. Nanti Ustaz post kat grup lah. Boleh. Sebab saya yakin dengan dia. Saya dah ambil 2 tahun dengan dia. Dia tunjuk video dia ambil kat rumah dia dengan suami dia kan. Memang banyak sarang rumah kelulut tu dia buat. Isteri saya wajib. Bangun pagi sebelum Qiyamulan kami makan tu dulu. Dekat kelima dia ada tak dia tanam pokok lemon ke ataupun limau kasturi ke? Sebab dia akan pergi makan dekat burung. Lagi bagus. Ya. Kalau dia kena tanam itu dengan buah cermai. Kalau kita panggil buah cermai. Buah cermai tu bunga tu banyak dengan berlimpih. Dia pergi pada situ sebab tu yang masam tu. Bagus. Kita tak mampu nak pergi ambil kat bunga-bunga kan. Lebah banyak. Ya Allah perempuan, hari ni kalau anda tak makan madu, tak maaf saya kata, satu kerugian yang sangat besar kepada anda. Betul Ustaz. Satu kerugian. Allah sebut dalam Quran. Nabi sebut. Kita sahabat Nabi datang kat Nabi tu kan. Baik. Madu pula ceritanya. Madu tu tak apa. Jangan bermadu tak. Okay. Madu dah. Dia tak boleh panjang nanti isteri saya dengar. Ni apa lama cerita pasal madu. Baik. Kita cuba tutup. Kan? Tu kelas Quran ke? Madu. Seber. Bagi dia nombor telefon kita orang Ustaz. Tak apa. Dia boleh refer kat kita. Okey. Baik, kita cuba tutup ayat 28. Pendek je. Baca dan ikut. 28. Fi sidrim makhdud. Silakan. 28. Ikut lagi. 28. Fi sidrim makhdud. 28. Bulan satu saja 28. 28. Kumpulan 2 sahaja 28. 28. Ikut saya 27. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. 27. Ashabul yamin ya ashabul yamin. 28. Fi sidrim makhdud. 28. Boleh Baik, kita nak ulang daripada ayat 24 sampai 28 tadi. Kita tutup lagi. Boleh Jazaan bima kanu ya'malun. Ya lagwan wala ta'sima
illa Tak, qilan I tak pilih I saya tak. wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi. Yang tu ada pam-pam di atas. Baik, bersedia tutup Al-Quran? Saya kira anda boleh mula tak perlu tumbuh. Semua 1, 2, 3. Jazaan bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman ashabul yamin fi sidrin Baik, tutup Al-Quran. Jangan ada curi juga lah, saya tak nampak ni. Okey, baik, kita boleh mula. Siapa yang nak mula dulu untuk ayat ni saja hari ini, insya-Allah? Silakan. Dah ajar Nuria. Siapa atas sekali dalam kamera? Orang lain dalam kamera atas sekali Kak Azam. Azam. Apa itu? Okey. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaan bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha wa la ta'thima. Cuba ulang balik. La yasma'una fiha wa la ta'thima. Allah. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud. Baik, terima kasih. Terima kasih. Seterusnya ajar Nuria, silakan. Jazaan bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud. Baik, kalau huruf sad, dal ra maksudnya dada. Kalau sin, dal ra. Itu salah. Jauh tu. Okey, baik, terima kasih. Siapa seterusnya? Ya Ustaz. Ya Silakan. apalah siapa nak mulalah. Silakan. Siapa? Saya Ustaz. Datin. Okey. Jazaan bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Kejap Ustaz. Kejap. Illa qilan salaman salama wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud. Alhamdulillah. Tu dia punya semangat makhraj tu. Baik. Lagu dia. Silakan. Datin Norma, silakan. Jazaan bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman Salama. wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin maghdud. Saya sukalah suaranya sebab dia bunyi kampung. Bunyi orang lama tau, betul. Dia macam saya pergi masjid kan, dengar imam tengah baca kan. Aku tahu imam ni Jawa ataupun Melayu betul.
Dia nagori tu Ustaz. Ha? Baitul Norma tu nagori. Wah, patutlah orang kampung dalam. Boleh tahu. Baik, terima kasih. Hajar Sabaria, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaan bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud. Visit jangan jadikan Fi sidrin makhdud. lagi. Fi sidrin sin ke sad fi sidrin sad fi sidrin makhdud. Jangan jadikan sod. Kalau sod tadi terjemahan apa dia? Oh, sin Ada. Ada. Fi sidrin makhdud. Baik, terima kasih. Irawati tak lagi tu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Silakan Hajar Jamalia, silakan. Jazaan bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha la'ban wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin makhdud. Baik, terima kasih. Silakan. Siapa lagi? Ajak saya Ustaz. Okey, baik, betul. Silakan, boleh? Ada tidur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salama salama. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin maghdud. Mahmud. Fi sidrin maghdud. Kha. Bukan ghain. Makhdud. Fi sidrin Ustaz. Bukan. Huruf kha. Fi sidrin maghdud. Baik, jangan tersalah macam nak huruf ghain tu, cuba buka. Fi sidrin Huruf kha Huruf kha. Huruf kha. Bukan huruf ghain. Baik, terima kasih. Baik. Siapa lagi tu? Hajar Azila silakan. Bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud. Baik, lancarkan lagi. Boleh insya-Allah lancarkan lagi. Baik, bagus. Terima kasih. Yang terakhir.
Hajah. Sorry, saya lupa nama dia. Azizi. Hajah Azizi. Baik, silakan. Bolehlah buka kamera tu aja Azizi. Kita boleh kenal lah kan. Sorry. Pemalu dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha laqwan wala ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Itulah orangnya ya. Sedap mengaji. Alhamdulillah, bagus. Sharing kan. Kawan baru sama tak masalah. InsyaAllah sama-sama. Tiga beradik pandai-pandai ngaji ni. Masuk Azizul ni. Tinggal di mana tu? Subang. Subang juga. Oh. Yeah. Baik. InsyaAllah. Terima kasih untuk hari ini kita dalam kelas kita. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Itu saja kesempatan yang kita ada. InsyaAllah minggu depan kita sambung untuk ayat wa talhim mamdud. Ada pokok pisang. Ada pisang juga kat sana. Kita akan lihat apa lagi yang Allah akan berikan. Betulkah pisang itu sama seperti pisang di dapur rumah anda? Tidak sama. Pastinya tidak sama. Jadi ulang-ulang dalam solat untuk ayat yang baru kita hafal tadi. Kemudian hari Ahad depan boleh untuk lancarkan terlebih dahulu ya ayat yang baru insya-Allah. Sekali lagi, siapa yang belum makan madu dan juga belum mengambil habatus sauda, silakan. Tolong ambil satu kerugian. Saya katakan satu kerugian. Itu yang Nabi janjikan. Bila lagi you nak ambil? Kita tak tahu kan. Jadi tolong. Mudah je. Kalau minyak habatus sauda tu di Shopee ada, bagus. Kalau tak tahu nak mana cari, nanti WhatsApp saya suggestkan. Mana yang orang ramai tanya kat saya bila dia tengok posting-posting saya di Facebook, bukan saya jual. Kan? Saya punya stok pun saya tak nak jual. Pandailah cari sendiri. So jadi saya hanya share kan mana yang bagus dan saya tanya lepas minggu saya tanya feedback macam mana kak, dah ambil? Okey lah, alhamdulillah, masya-Allah, nampak kesan tu ketara sangat. Nabi janjikan. Baik, insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.